Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, apa khabar pagi ni? Sudah hari ke berapa ya? 13 ya? Okey, Instagram, checking all connection, tak apa. Okey. Lagi sekali kita ucapkan love to everyone and make sure that all of you are prepared. And now we are talking about, hari ni kita nak berceritakan tentang satu lagi cara, teknik untuk anda bersama-sama dengan saya supaya dapat menyelesaikan sedikit sebanyak masalah kita semasa dalam keadaan MCO ni, okey, movement control order ataupun arahan pergerakan. Baiklah, anda dah bersedia? Saya nak cuba lagi sekali. Kita buat dalam masa 15-20 minit ni, anda akan dapat satu lagi teknik yang paling mudah dan saya mengharapkan anda mendapat manfaat. Okey. Sahirul G. Sweetie, apa khabar? Selamat pagi from Singapore. Thank you. How's Singapore now? Okay, I heard you're doing very well. That's very good. Saya mengharapkan orang Malaysia pun mengikuti jejak-jejak yang telah dijalankan oleh negara-negara yang berjaya. Masih lagi saya dengar orang pergi main wow lah, orang pergi main bola lah. Saya tak tahu, kalau betul cerita ni saya rasa cukup lah. Okay, dah tak larat dah 14 hari ni, kena lagi 14 hari kan, betul tak? So bukan apa, saya selalu mengatakan anda mungkin tak faham betapa seriusnya COVID-19 ni. Ada orang suruh saya sebut COVID-19, jangan kata Corona ataupun COVID-19. Okay, no problem. Bagi saya itu nama, walaupun you emotional about sama ada Corona atau berterusan, COVID to stop, tak apa. Saya boleh terima itu semua. Yang penting you happy, okay? So semua dah boleh dapat ada punya gambar clear, suara clear. Bagi love, dan kita doakan lagi sekali kepada semua rakyat kita, kepada orang barisan depan. Oh, bila saya kata orang barisan depan, selalunya you mesti memikirkan tentang siapa. Kalau saya kata barisan depan, cepat, siapa tahu siapa je barisan depan? Saya nak tengok you tulis. Saya nak dengar pandangan you sebelum saya bagi teknik 5, 4, 3, 2, 1, 0. Teknik ni teknik yang juga terkenal bagi orang yang psikologi ataupun clinical psychologist. Apa saya kata tadi? Siapa yang you rasakan menjadi barisan hadapan? Cepat. Siapa pandai? Tulis. Saya nak tengok orang daripada selalunya Instagram yang dapat jawab. Dia lebih tak ada lagging, tak ada. Selalu Facebook bila you tanya, saya cuma boleh baca lebih kurang 5 saat kemudian. Faham tak? So there is a lag. Maksudnya ikutan kemudian baru nampak tulisan you tu, walaupun you jawab masa saya tanya kan. Alright, apapun nurse, saya dengar tadi, doktor, betul, jururawat, polis, askar, cleaner, betul. Selalu you dengar saya pun kata macam tu, Zeti, betul tak? Suzana, petugas kesihatan, pertahanan awam, lagi cepat. Orang-orang daripada masih lagi polis, askar, doktor, nurse, apa lagi, cepat, jururawat, kaki tangan KKM, alhamdulillah, semua di bawah inilah Jabatan Kesihatan dan Keselamatan. Bagaimana pula dengan orang yang jual makanan? Macam mana pula orang yang jaga air, yang jaga elektrik? Mereka juga memainkan peranan, betul tak? So you kena tulis semua tu. Dah? Immigration. Immigration very important, betul lah. Yang jaga kawalan di jalan raya. Baik, ini saya nak jawab pada anda. Kita jangan buang masa ya. Jawapannya. Ready? You dan saya adalah sebenarnya orang yang di hadapan. Betul, saya bagi tahu. Yang kita cerita tadi ni memang kita iktiraf mereka sebagai wira sebab mereka beranikan diri, mereka mengharungi nyawa, betul. Tetapi semacam orang pergi perang, faham tak? Yang pergi dulu tu ialah batalion-batalion yang simple dulu. Maksudnya kalau orang nak pergi cek pun sebuah negara nak berperang tu, dia pergi hantar yang bukan komando dulu, betul tak? Betul tak betul ni? Jadi kitalah sebenarnya orang yang di hadapan. Sebab kitalah sebenarnya bertahan dahulu. Kalau kita kena dulu, kita yang tak tahan dulu, berarti betul tak saya kata kita lah patut bertahan dulu. Jadi kita sebenarnya ialah di barisan yang paling hadapan. We are the most paling depan sekali. Saya dengar anda mengatakan, alah doktor, you tak. Saya dah kata kita bagi love pun pada doktor semua, kita bagi pada nurse, kita doakan mereka pun. Tapi kalau you
Dan saya dan family kita lupa yang kita lah barisan yang paling hadapan. We are the first to contact COVID-19. Betul tak? Kita yang pertama sekali yang akan kena, yang mencalit, yang batuk, yang sneeze dan sebagainya. Betul tak? Betul. Dan kalau kita tidak lawan secara betul, kalau kita dah kena tembak, maksudnya kita dah sakit ataupun kita menjadi pembawa, kita suspek gitu tu, kalau kita tidak serahkan diri, berarti kita dah tak mempertahankan kita punya sempadan. Wow, you mesti kata ini filosofi mana pula? No, you think about it. You fikir, saya duk fikir-fikir balik. Apa yang peranan rakyat boleh main? Adakah mereka tu cuma sebagai tunggu duduk kat rumah aja? Adakah dengan cuci tangan ni, pakai spray macam kita buat selalu-selalu biasa-biasa dah jadi tabiat sekarang kan? Betul tak? Dan mungkin lepas COVID ni pun kita patut teruskan tabiat ni, sebab Jepun dah membuktikan mereka tu sebagai tabiat hidup semula, jadi mereka pun menjaga kebersihan gila-gila, dan mereka dah lama dah tak berjabat tangan, betul tak? Mereka tunduk jauh lebih kurang 1 meter. Kita lepas pada ni mungkin saya cadangkan tak payah salam-salam lagi dah. Okey, tak payah nak peluk-peluk lagi dah. Okey, lagi mana tak habis cerita ni, tolong. Tak kiralah budaya mana you datang, sebab apa? Kita nak jadi hero di barisan hadapan. Okey, dapat faham? Jadi kalau kita semua mainkan peranan, kita jaga barisan depan, jadi orang yang jadi hero kat belakang sana di hospital, penjaga kesihatan kita semua tu, mereka lebih selamat. Betul tak betul? Okey, ini cuma pendapat. Kalau you setuju, kata love, kata like, sebab mungkin pendapat ini adalah pendapat satu approach yang baru. Bahkan di overseas pun mereka mengatakan betul, orang yang jaga diri, mereka lah sebenarnya barisan hadapan. Sebab apa? Virus tak boleh rapat. Lepas pada dia orang, baru datang para doktor dan sebagainya. Betul? Okey. Okay, jadi berapa juta rakyat kita yang ada sekarang? Kalau anda masih lagi dalam keadaan resah gelisah, saya ada teknik baru atau teknik tambahan. Bukan baru. You semua dah ada teknik. Tidak lain tidak bukan, iaitu solat, Quran dan doa. Okey, kita serah diri pada Tuhan, kita redha dan kita tawakal. Senang aja. Okey. Jawab senang, tetapi nak bikin bagi mereka yang masih lagi tengah gabra ni, tengah ada beberapa signal. Cuba you tengok diri you, ada tak benda-benda macam ni? Nombor 1, you rasa kepala you macam kadang-kadang pening aja. Nombor 2, you kusut fikiran. Tu memanglah. Tapi dari segi gejala yang orang panik-panik ni, selalunya mulutnya mula kering. Lepas tu dia berdebah. Lepas tu tangan dia getah. Lepas tu tidur dia terganggu. Lepas tu dia very sensitive. Kadang-kadang dia lebih gatal kulitnya. Kadang-kadang dia punya alergi naik, tak pasal-pasal. Dan GERD dia, gastrik dia mula meningkat dari sehari ke sehari. So sebelum benda tu menjadi sampai cirit-birit, muntah, sampai loya, sampai rasa macam panik pula, you kena berhati-hati. Ready? Hari ni saya dah cerita semalam dan 2 hari lepas, topik resah gelisah ni, ramai orang yang menjadi begini sebab mereka terlalu memikirkan masa depan, yang ke depan. Betul, saya pun memikir juga, what if, apa jadi, okey, kalaulah lepas 2 minggu lagi ni, kena sambung lagi, katakan 2 minggu. Dengar kata pula, raya pun, haji tahun ni pun tak tentu ada, so kita dah fikir, kita dah buat gambaran lain. Jadi gambaran movie kita tu ke depan. Kita dah fikir, tahun ni tak payahlah beli baju raya dan sebagainya. Kalau kita berniaga pula macam mana, kita tak boleh jual pakaian kita, kita tak boleh masakan kita tu tahun ni macam mana. So kita fikir betul. Okey, yang tu memang fitrahnya sebagai manusia, kita fikir macam tu. Tetapi boleh tak kita, walau tidak tenteram macam mana pun, kalau kita percaya pada Tuhan dan kita memang redha berarti kita dah accept. Ingat, step yang paling asal saya cerita apa? Kena terima. Ini adalah takdir yang Tuhan bagi, tengah menduga kita. Kalau kita percaya pada Tuhan dan kita tahu dia yang bagi, dia yang akan tarik balik. Tapi Tuhan kata, lepas kita terima, kita redha, kita kenapa? Usaha. Lepas usaha, barulah kita tawakal. Baik. So, usaha yang seterusnya, saya nak bagi sikit. Kalau jangan sampai pula you terfikir, what if, what if ni yang takat masalah lockdown tu tak apa, what if sambung lockdown semua. Tapi apa jadi kalau memikirkan, apa jadi kalau aku kena COVID, apa jadi kalau aku meninggal, apa jadi kalau aku tak ada orang nak tengok aku, apa jadi kalau aku tinggal seorang-seorang, apa jadi pada anak ada, wow, you macam-macam apa jadi kalau. So apa jadi kalau tu kita nak tukar kepada
supaya you boleh sekurang-kurangnya bawa bertenang. Bahasa kita ialah bawa bertenang. Boleh? Jawapannya boleh. Kalau tak boleh, tak payah kita buang masa lah kan. Okay, ready? Copy nota. Saya bagi caranya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tulis kat situ dulu. Okay. Apa yang saya masukkan 5, 4, 3, 2, 1. Saya akan cerita sekarang. Dah bersedia semua? 5. Okey, bila saya kata buat kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bila saya kata buat ya. Start dengan buat tangan macam tu sekarang. Buat sekarang 5. Okey, ni dalam keadaan kita stres ni, tengah gelisah ni 5. 5 apa? Sekarang you kena sebut kuat-kuat, janganlah sampai jiran pula dengar kan. Sekurang-kurangnya sampai you dengar sepuas hati. Okey. You nampak 5 apa dia you nampak sekarang? Cepat. Contoh, saya kata, saya nampak iPad, saya nampak handphone, saya nampak langsir, saya nampak tingkap, dah kan? Saya nampak burung terbang tadi, saya nampak pokok kelapa. Okey, cukup. Anda dah buat tu? Nampak betul? Dengan real, okey? Dan sebut. Boleh? Dah habis? 4 sekarang. 4 kata pula apa yang you rasa tempuh kat badan you ataupun yang you boleh rasa fizikal, okey, bukan rasa debar, bukan rasa berpeluh semua ni, tak, rasa-rasa yang positif seperti okey, ready, contoh, saya rasa saya tengah duduk. That means you know sedang apa, sedang duduk. Saya pakai jam. Oh, saya rasa baju saya, okey, saya pakai, okey. Lepas tu saya rasa cermin mata saya. Boleh faham tu? Berapa? 4. You dapat 4 tak? Nanti kita buat satu round lagi, you akan faham. Ni sebagai trial. 3 benda yang 3 benda yang you dengar. Boleh tak? Oh, saya tutup semua bilik saya ni, saya dengar apa? Oh, dengar kipas. Saya dengar suara saya. Saya dengar satu lagi apa? Saya dengar aircon. Halus sangatlah dia punya bunyi tu kan. Dah. Okey. So apa saya dengar? Kalau tak dengar, you rasa macam you dengar apa? Okey, dah cukup. 2. Ready? 2. Apa saja yang you bau? Oh, macam mana nak bau dalam bilik macam ni kan? Bau kapet ke? Bau... Kalau you tak ada apa yang boleh bau, kecuali kalau dalam rumah tu ramai sangat ada orang kentut ke apa, bau kentut, you kata bau kentut pun tak apa, tapi yang penting you kata bau apa, you boleh ingat bau perfume, you boleh andaikan you suka apa, you suka yang cantik lah, yang elok lah, bau perfume, lepas tu bau kari, okey, bau benda-benda yang you suka lah, okey. Alright. 2. Last sekali ialah you boleh rasa dengan lidah apa sekarang? Walaupun you tak rasa, tapi you boleh rasa. Contoh, kalau you boleh nampak limau, you rasa limau. You boleh rasa apa lagi? You boleh rasa black garlic. Saya suka black garlic kan? Black garlic pula, black ginger. Black garlic lah. Apa tu? Bawang putih yang jadi hitam tu. Okey, black garlic. Okey, cukup. Sebab saya suka makan tu hari-hari kan? Okey, black garlic. Okey, lagi? You suka apa? Silakan. So, you dah dapat satu cukup, you rasa. Ataupun you rasa manis, you suka lah. Orang-orang kan suka manis kan. Okay. Ataupun you rasa santan, silakan. Cukup, habis. 0 ni, nanti bila saya buat satu round berserius-serius, betul-betul, you bila sampai keadaan 0, you kena pejam mata sikit, you fokus sekejap je kepada apa yang you risau. Kan ada 3-4 benda you risau. Ambil satu yang atas sekali saja. You nampak katakan macam extended, you nampak macam lockdown ni akan dilanjutkan dan you risau apa jadi kat business you ataupun kat apa-apalah yang you tengah buat kan. You fokus kejap dalam 5 saat, lepas tu you kata perkataan 0. Kuat sikit perkataan, kata kosong, 0. Kata je, jangan peduli, kata je 0. Jadi background yang you nampak macam susah sangat tu, you pelan-pelan dikabuskan atau dikecutkan gambarnya jadi kecil, jadi blur. 0. Dan kita always habis dengan Astaghfirullahaladzim. Semua boleh ikut. Okay?
Okey, sekarang tiba masanya you buat secara tadi tu praktis. Sekarang feel sikit dan kata betul-betul. Okay, ready? Cepat je benda ni. 5 kali je. First one is apa yang ready go. Nampak. Apa nampak? 5. Dah kata dah? Nampak dinding, nampak apa lagi? Nampak. Dah nampak? Bagi tahu. Kuat sikit. Kuat sikit. Yes. 4 sekarang. 4 benda yang you rasa. Okey. Meja atau katil you. Kerusi, baju, kain, spek, jam. Best. 3 benda yang you boleh dengar. Okey, suara anak you ke? Suara cucu you? Ada kipas? Ada apa lagi? Aircon atau apa-apa? Okey, silakan. Atau orang tengah jerit. Kata je. 2 sekarang. Apa dia? Bau. Sama ada you bau betul ataupun you boleh anggapkan you bau benda tu. Perfume senang kan? Ataupun sabun. Ataupun kat mana yang suka. Dapur, daun kari. Last. 1 saja. Apa yang you boleh rasa dengan lidah. Kalau tengah makan, rasa apa you makanlah sekarang ni. Tapi saya tak makan, saya rasa apa? Saya lebih suka rasa limau. Ataupun saya pilih black garlic. Okey, sebab rasa itu masa-masa manis. Sekarang tiba masanya you pergi balik kepada benda yang you risau asal tadi tu. Dah hilang kan? Terlupa kan? Tapi bawa dia balik turun supaya kita nak cantas dia. Kita kata apa? 0. Nampak? Gambar tu jadi kecil. 0. 0. 0 lagi. 0. 0. 0. Kecil. Dan lepaskan dia. Hilang. Dalam pada kosong itulah you kata Astaghfirullahalazim. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas lagi sekali. Kali ketiga. Astaghfirullahalazim. Okey, dah. Teknik 54321 ni boleh dipakai di mana-mana saja. Tidak menjadi hal kalau lain kali bila kita dah keluar daripada masalah COVID-19 ni, you masih boleh pakai kat office atau masa-masa you tengah stres, tengah kelabu. Okey, 54321. Tetapi 54321 ni juga saya nak bagi sikit tambahan bagi bonus pada anda yang dah mengikuti program saya dah beberapa puluh program dah kan. Saya nak bagi bonus lagi kepada anda sekalian. Kalau sudi kalau sudi kata yes, I nak bagi kat you 54321 ni. Kata yes dan kata love sebab saya nak tahu you minat tak minat ni. Okay, good. Alright, so you mau 54321 juga teknik 5 saat ni supaya you kalau fikir je benda yang positif nak buat, katakan you nak bangunlah nak pergi kena matahari, atau you bangun nak pergi masak ataupun nak buat inovasi pemasakan ataupun apa tu resipi baru, ataupun you nak pergi ambil Quran ke, atau you nak pergi ambil terjemahan ke, ataupun you nak buat sesuatu yang positif, nak baca ke, nak buka iPad ke, atau you punya YouTube yang cerita-cerita baik-baik, cerita yang motivasi ke, atau semangat dengar ustaz-ustaz cerita ke, masa you buat keputusan yang positif tu, saat ni juga you kena bilang berapa? 5 3, 2, 1. Kalau by 0 you masih tak bangun juga lagi, you tak bergerak, berarti you dah fail. Maksudnya you cuma dibenarkan 5 saat untuk membuat tindakan atas keputusan yang positif. Ini semua nak lari daripada fokus you kepada benda yang negatif. Kan bila orang resah gelisah, dia mesti ada sebab al-musabab yang tidak cantik. Maka saya cuma nak melarikan you. Dan kita lelahkan diri kita, kita letihkan diri kita dengan benda-benda yang positif, maka you terlalu letih untuk memikirkan benda-benda yang sampai you kadang-kadang tertidur pun. Jadi tidur adalah satu lagi yang paling mujarab untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tengah stres ni. Betul tak? Walaupun sementara waktu, tapi alhamdulillah you cuma take care every day. Hari ni apa yang you perlu buat. Jangan you terlalu risau 2-3 minggu, sebulan 2 lagi pada sekarang. Sebab apa? Mungkin benda tu berlaku, mungkin benda tu tak berlaku. So jangan risau. Alright, dah habis hari ni. Alhamdulillah. It's all in the mind, yes. Tapi it is true. Orang yang betul-betul stres, yang anxiety, walaupun all in the mind, but dia punya physical dia rasa betul. It's real, okay?
Ingat kita semua sekarang di barisan hadapan, kita sebenarnya membantu wira-wira kita. Betul tak? Dia orang tu kalau kita dah gagal baru dia orang kena take over. So we are the first liner. Alright, we are actually the first liner. So do your best. Make sure pakai sanitizer, pakai spray, pakai sabun semua tu. Make sure you pakai mask ya. Dengan anggap penting. Kalau tak perlu langsung nak kena pergi klinik ke, nak beli bahan yang mustahak, jangan keluar langsung rumah. Hari tu bukan semalam ke saya dapat pertanyaan 2-3 orang, mungkin dia segan nak tanya kat dalam depan-depan. Dia kata doktor selain daripada jaga makanan, itu yang paling penting sebenarnya, betul tak, dan minuman paling penting, dan puasa malam dan puasa Khamis dan puasa Isnin tu boleh tak buat sedikit lain apa yang doktor buat. Saya dah kata banyak kali pun, saya tak banyak cerita. Jaga buah-buahan belah pagi, jaga sayur-sayuran belah petang, malam puasa, maksudnya intermittent fasting, lepas tu belah Isnin dan Khamis kita cuba betul-betul puasa sunat tu, betul tak? Okey, last kali saya backup diri saya dengan spray. Saya selalu pakai spray yang of course nak percaya pada siapa buat sendirilah. Okey, namanya RX Viro ni. Okey, diperbuat daripada Enolite, satu bahan yang tidak beralkohol tapi masih insya-Allah boleh membantu. Lepas tu saya backup dengan mineral, sebab makanan-makanan kadang-kadang pun sekarang dapat yang bagus, kadang-kadang dapat yang saya tak tahu sama ada kualiti. So saya tambah setiap hari apa tu dipanggil R-Extra 5 titis pagi, 5 titis petang. Fiber up untuk jaga prebiotik saya dan otak saya. Nak pakai hari saya cuba tahankan dengan sacha inci oil. Dan ujung-ujung ni sejak 2 bulan lepas saya dapat keluarkan penamakan Immunex ataupun DND Immunex. Immunex ni adalah untuk immune system kita. Maklum sajalah, zaman sekarang walaupun kita jaga makan, minuman, maka saya kadang-kadang nak jadi macam orang kata bukanlah fobia tapi mempertahankan diri, cuma sebagai prevention ya. Jangan kita claim apa-apa, but it's good sebab dalam tu kan saya janji pada anda ada vitamin C, D, zinc, selenium dan mushroom tiger milk. Sequence ambil produk tu, sequence yang senang je. Spray anda dah tahu bila nak pakai kan. Yang ni belah pagi 5, malam 5 dalam 500 ml air. Semasa you main dengan garam dan air 500 ml tu. Dalam pada tu saya boleh masukkan dalam tu juga dinamakan fiber up. Pagi sekali, petang sekali. Ini prebiotik dalam bentuk Acacia senegal. Okey. Yang ni selepas makan nanti. Okey, tengah hari sekali, malam sekali. Okey, ini omega 3. Dan setiap malam sebelum tidur ataupun lepas makan saya ambil 1 biji Immunex. DND Immunex ni yang untuk memastikan kita boleh jadi frontliner yang insya-Allah kita cuma berusahakan untuk menjaga kesihatan kita dari segi daya tahan, immunity kita, namanya Immunex, DND Immunex. Alhamdulillah, kalau sudi silakan, kalau tak silakan jaga diri juga jangan lepaskan peluang untuk menjadi frontliner yang the best, yang cukup sihat walafiat. Dr. Flavit, kalau apa pun yang rasakan dia natural, betul-betul dia pure dan you tahu kat mana datangnya, silakan. Okey, saya cuma recommend apa yang saya makan dan saya buat sendiri kalau boleh. Imunisasi kuatkan, yes, very good. You make sure your immune system. Okey, saya dah bagi pun yang alami, yang natural tu kan, makanan-makanan, sayur, buah semua kan. Ikutlah lecture tu. Tak semua orang boleh beli bahan-bahan semua kan, betul tak? Okey, cukup dulu. Bagi mereka yang sudi nak join atau nak ambil sikit yang saya amalkan hari-hari ni, you call saya punya admin ataupun kat atas sana ataupun number-number kat bawah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap anda dapat manfaat dan tolong sebarkan knowledge kita. Dan bagi anda yang masih lagi stres, jangan lupa kepada solat, sabar, syukur, senyum dan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuklah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam. Seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat
rumah aja, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, apa tu, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga apa tu, masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnorindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.